وأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله والله واسع عليم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فإن أشرف الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم إنا نستودعك ما علمتنيه فاردد إلي عند حاجتي إليه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Al-Fadil Tuan Nazir Timbalan Setiausaha Bendahari Ahli-ahli Jalan Kuasa Masjid, yang saya segani Al-Fadil Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, Tuan-tuan Siap, yang saya sayangi Haji Fadil, dan juga semua sahabat-sahabat, para jemaah muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini insya-Allah kuliah subuh kita berkenaan dengan tajuk seksa kubur dan kedahsyatannya. Diriwayatkan dari Al-Barra Ibnu Azib radhiyallahu anhu berkata, ketika kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menghantar jenazah seorang sahabat Ansar, maka ketika sampai ke kubur dan belum dimasukkan ke dalam liang lahat, Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dan kami pun duduk di sekeliling Nabi sambil diam menundukkan kepala bagaikan ada burung di atas kepala kami. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkorek-korek dengan dahan, mengkorek-korek tanah dengan dahan yang di tangannya. Kemudian Nabi angkat kepalanya sambil bersabda, "Ista'inu billahi min azabil qabri." Berlindunglah kamu semua kepada Allah dari siksa kubur. Nabi ulang 2 ataupun 3 kali. Tuan-tuan, sahabat-sahabat semua, orang Arab di Madinah ketika itu terdiri daripada 2
golongan. Dua golongan. Golongan yang pertama disebut sebagai muhajirin. Muhajirin ini ialah orang Arab yang berasal dari Mekah berhijrah ke Madinah. Termasuklah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, dan ramailah sahabat-sahabat yang berasal dari Mekah ini yang berhijrah ke Madinah. Kalau kita buka dalam kitab-kitab sirah, jumlah bilangan sahabat Nabi yang berhijrah dari kota Mekah ke Madinah di awal permulaan hijrah, iaitu lebih kurang dalam 230 orang. Dalam 230 orang, tidak ramai. Dalam 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah, itulah yang berjaya diislamkan. Lebih kurang dalam 230 hingga 250 orang, tidak ramai. Ada lagi yang tidak berhijrah, di antaranya ahli keluarga Abu Bakar yang tidak hijrah, dan mereka hijrah kemudian. Yang keduanya golongan Ansar. Golongan Ansar ini ialah mereka yang berasal dari kota Madinah, mereka yang berasal dari Madinah. Mereka ini tergolong daripada dua kabilah yang paling banyak, yang paling ramai, iaitu kabilah Aus dan Khazraj. Jadi Aus dan Khazraj ini penduduk asal Madinah. Mereka sebenarnya berbalah beratus-ratus tahun. Kalau kita buka dalam tafsir Al-Azhar tu, Profesor Dr. Hamka sebut lebih kurang dalam 300 tahun lebih mereka berbalah. Mereka berbalah berperang, bukannya berbalah macam kita orang Melayu berbalah mulut je. Mereka berbalah berperang. Dan bila Nabi SAW sampai ke Madinah, Nabi mempersaudarakan mereka, dan mereka itu disebut sebagai Ansar. Ansar ini ialah penolong kepada orang-orang muhajirin. Orang-orang muhajirin itu ialah orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Adapun mereka itu disebut Ansar, sebagai penolong kepada orang-orang muhajirin. Jadi pada suatu hari ada seorang Ansar meninggal dunia. Lalu Nabi SAW dan para sahabat menguruskan jenazah tersebut. Dan ketika mana sampailah ke perkuburan, Nabi SAW suruh sahabat-sahabat letakkan jenazah tersebut di atas tanah dulu. Biasanya bila sampai ke perkuburan, terus uruskan, kebumikan jenazah itu, masukkan ke dalam liang lahat. Ini tidak. Nabi suruh sahabat letakkan atas tanah dulu. Kemudian Nabi pun duduklah. Ada orang tanya, "Ustaz, duduk macam mana?" Duduklah. Duduklah. Duduk. Cumanya orang Arab ni dia tak duduk macam kita lah. Kita ni duduk bersela. Orang Arab ni jarang kita tengok yang duduk bersela. Kalau ada orang Arab yang duduk bersela tu, maknanya bini dia orang Melayu. Biasanya begitulah tak? Jadi jaranglah orang Arab duduk bersela lah. Biasanya orang Arab duduk macam kita duduk iftirash, duduk di antara dua sujud, ataupun dia lipatkan kedua belah kakinya, dia duduk, dia luruskan paha dia ni ke depan, belakang kakinya itu dia dilipatkan kedua-dua belah kaki. Biasanya orang Arab duduk macam itulah. Jadi Nabi duduk, sahabat pun duduklah ikut Nabi. Nabi diam, tak kata apa, sambil menundukkan kepala. Jadi sahabat pun ikut samalah. Mereka pun diam, menundukkan kepala, seolah-olah ada burung di atas kepala kami, kata Al-Bara' Ibn Azib yang meriwayatkan hadis ini. Kalaulah ada burung pun, burung tak tahu ini kayu ke batu, nak cerita khusyuknya mereka tunduk itu, diam. Baik, ketika itu Nabi SAW pun mengkorek-korek tanah dengan dahan yang ada di tangannya, dengan dahan kayu yang ada di tangannya. Nabi korek tanah dengan dahan kayu yang ada di tangannya.
Ini sebagai simbolik lah. Kemudian Nabi pun angkat kepala. Nabi angkat kepala, lalu Nabi pun bersabda, ista'inu billahi min azabil qabri. Berlindunglah kamu semua kepada Allah daripada seksa kubur. Daripada seksa kubur. Nabi ulang 2 atau 3 kali. Jadi nak menunjukkan kepada kita bahawa Nabi ini nampak orang yang kena seksa dalam kubur. Nabi nampak mereka yang kena seksa dalam kubur. Nabi nampak. Dan Nabi suruh sahabat, berlindunglah kamu semua kepada Allah Ta'ala daripada azab kubur. Bimbang sangat-sangat. Nabi takut sangat-sangat dan sayang sangat-sangat kepada sahabat dan kepada kita umatnya. Maka Nabi suruh kita sentiasa minta berlindung kepada Allah Ta'ala daripada azab kubur. Sahabat ni kalau nak ikutkan mereka ni, taraf mereka ini lebih tinggi daripada para wali. Para wali Allah itu hebat dah kan, para wali itu. Sahabat ni lebih hebat lagi taraf mereka di sisi Allah Ta'ala. Lepas Nabi, sahabat lah. Tapi mereka juga pun tidak pasti boleh selamat daripada azab kubur. Ini dia. Ada seorang sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ini terkenal dengan kehebatan, kepahlawanannya. Sa'ad bin Mu'az, beliau ini ketua kepada kabilah Aus. Orang-orang Arab Madinah ini terdiri daripada 2 golongan, 2 puak yang paling ramai, Aus dan Khazraj. Sa'ad bin Mu'az ini ketua kabilah Aus. Beliau ni sayang sangat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau jadikan tubuhnya sebagai perisai kepada Nabi dalam setiap peperangan. Nabi ni biasalah orang-orang kafir ni mereka nak tuju khusus untuk Nabi. Mereka nak tingkam dengan lembing, tombak, dengan pedang, anak panah. Mereka tuju mula-mula kepada Nabi. Tapi beliaulah di antara sahabat Nabi yang jadikan tubuhnya sebagai perisai. Sayangnya beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sewaktu beliau meninggal dunia, Jibril turun ke bumi. Jibril turun ke bumi, tanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adakah kiamat nak berlaku ini ya Muhammad? Adakah kiamat nak berlaku? Kerana Arash bergegar dengan sekuat-kuatnya. Ini hadis sahih dari Imam Bukhari. Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Sahih Bukhari. Sa'ad bin Mu'az ini, beliau walaupun hebat dalam berperang, tetapi beliau tidak syahid. Beliau seperti Khalid bin Al-Walid. Ini kisah sahabat-sahabat Nabi yang hebat-hebat berperang. Beliau tidak mati syahid. Beliau terkena anak panah yang menyebabkan lukanya parah dalam peperangan Ahzab, peperangan Khandaq. Khandaq ni peperangan yang gali parit tu kan. Jumlah orang kafir 10 kali ganda lebih daripada orang Islam. Kalau peperangan Badar, orang kafir 3 kali ganda lagi daripada orang Islam. Peperangan Ahzab ni 10 kali ganda. Orang kafir lebih ramai daripada tentera Islam. Nabi gali parit itu dinamakan peperangan Ahzab ataupun peperangan Khandaq. Beliau terkena anak panah. Dia anggota bahagian tubuhnya menyebabkan beliau cedera parah. Nabi SAW sayang sangat kepada Sa'ad bin Mu'az. Sayang sangat kepada Sa'ad bin Mu'az. Lalu Nabi suruh Sa'ad ni diletakkan di perkarangan masjid. Di perkarangan masjid dekat rumah Nabi lah, supaya Nabi dapat tengok dia. Dan di ketika mana Nabi keluar, kaum Aus ni lihat ketua mereka Sa'ad bin Mu'az ni dalam keadaan getir, dalam keadaan nazak. Jadi mereka kata kita terpaksa juga buat balik ke perkampungan kita. Lalu mereka bawalah usung ketua mereka ni
Sebab ramai lagi dia tunggu di perkampungan mereka bawa balik tanpa pengetahuan Nabi. Bila Nabi balik, Nabi sampai tengok saat tak ada. Lalu diberitahu saat telah dibawa balik ke perkampungan mereka, itu perkampungan Aus. Maka Nabi cepat-cepat dengan para sahabat, beberapa orang sahabat, pergi ke perkampungan Aus. Dikatakan Nabi berjalan laju sangat-sangat sehingga caparnya, selipannya putus. Sahabat-sahabat tanya, "Lima tastajilun ya Rasulullah? Kenapa engkau cepat sangat begini ya Rasulullah? Sebelum ni tak ada pun cepat macam ni berjalan." Aku khawatir Sa'ad bin Mu'az meninggal sebelum aku berjumpa dengannya. Tuan-tuan, ditakdirkan Allah Sa'ad bin Mu'az meninggal. Lantas terus Jibril turun dari langit. Ya Muhammad, dalam keadaan, kalau kita berdebar-debar lah, Jibril ni bila dia datang jumpa Nabi, biasanya dia berupa seorang lelaki. Seorang lelaki. Ya Muhammad, adakah kiamat akan berlaku? Nabi tanya, kenapa? Kerana arash sekarang ni sedang bergegar dengan segoncang-goncangnya. Arash Allah Ta'ala sedang bergoncang dengan sekuat-kuatnya. Tuan-tuan, arash Allah Ta'ala ini hebat. Lambang keagungan kehebatan Allah Ta'ala, arash. Lapisan langit yang paling tinggi, yang ke-10. Langit ini ada 7 lapis. Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dialah yang telah menjadikan langit itu 7 lapis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baik. Lapisan langit yang ke-8, kita tak sebut langit lah. Lapisan yang ke-8, selepas langit ke-7 itu, lapisan ke-8 itu ialah Sidratul Muntaha. Atas Sidratul Muntaha, lapisan yang ke-9, namanya Luh Mahfuz. Di situlah adanya kursi Allah Ta'ala. Kursi ni kita duk baca dalam ayat kursi dalam surah Baqarah yang menjadi amalan kita. Ayat kursi. Nak keluar rumah baca ayat kursi, lepas sembahyang fardu baca ayat kursi. Nak tidur baca ayat kursi. Dan banyak lagi lah kita baca ayat kursi. Jadi ayat kursi ini Allah Ta'ala sebut dalamnya, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi-kursi ni tempat duduk lah, nak semua dah faham. Ini lambang kekuasaan Allah Ta'ala. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Luasnya kursi Allah Ta'ala. Wasi'a tu makna luas. Kursiyyuhu tu kursinya, kursi Allah Ta'ala. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Seluas 7 patala langit. As-samawat itu plural, itu banyak, 7 patala langit dan bumi. Luah kursi Allah Ta'ala sahaja seluas 7 patala langit dan bumi. Hebat kursi Allah Ta'ala. Tapi kursi Allah Ta'ala itu, jika nak dibandingkan dengan arash Allah Ta'ala, seperti sebetuk cincin yang diletakkan di tengah-tengah pada pasir. Hebat arash Allah Ta'ala. Ianya berada di tingkatan yang paling atas, rafraful a'la, tempat yang paling tinggi arash. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran bahawa arash ianya berada di atas air. Maka para ulama mentafsirkan bahawa di langit sana, di atas sana dipenuhi dengan air. Bukan di bawah saja dipenuhi dengan air, atas juga dipenuhi dengan air. Hebatnya arash Allah Ta'ala. Bayangkan arash Allah Ta'ala itu boleh bergoncang dengan sekuat-kuatnya. Kalau kita baca dalam hadis yang lain, tadi hadis Sahih Bukhari, kalau kita baca dalam Imam An-Nasa'i, diceritakan hadzal ladzi taharraka lahul 'arsy. Arash tu boleh bergerak. Bila Sa'ad bin Mu'az meninggal, bukan setakat arash tu bergoncang dengan sekuat-kuatnya, arash juga boleh bergerak. Makna goncangan yang sangat kuat. Bimbang Jibril, takut-takut berlaku kiamat. Lalu Nabi kata, wahai Jibril,
sebenarnya ini bukan tandanya nak kiamat, tetapi salah seorang sahabatku Sa'ad bin Mu'az baru saja dijemput ilahi, baru saja dijemput oleh Allah, dan bukan setakat aras bergoncang dengan sekuat-kuatnya, wa futihat lahu abwabus sama', dibukanya pintu-pintu langit, dibukanya pintu-pintu langit, buka. Sebab roh Sa'ad bin Mu'az ni dia nak naik ke langit bila kematian. Kalau kita baca dalam kitab kematian, juga dalam kitab yang saya baca ni ada disebutkan, bila kita meninggal dunia, bila kita nak meninggal dunia, lalu turunlah para malaikat. Kalaulah kita ni orang yang beriman, turunlah malaikat yang ramai malaikat. Bila sebut malaikat ni, saya sebut malaikat lah. Malaikat itu ialah kata plural. Kalau satu malaikat disebut malakun. Malakun, orang Arab dia tak sebut malakun, dia sebut nama je. Kalau Jibril, kalau sebut malaikat Jibril itu salah dari segi penggunaan bahasa, sebut Jibril saja, Mikail saja. Baik, kalau malaikat ini plural lah. Jadi kalau sebut malaikat itu salah penggunaan bahasa lah. Minta maaf lah, cerita sikit pasal bahasa lah. Sebab saya ni memang bidang bahasa, tapi tak pandai pun Jadi nak ceritanya, bila kita nak meninggal dunia, kalau kita ni orang beriman, turunlah para malaikat. Malaikat yang wajahnya putih. Dalam hadis sebut kasyamsi wujuhuhum malaikatun bidun, putih lah wujuhum, wajah mereka itu kasyamsi, seperti matahari bersinar penuh sepandang mata memandang. Kita saja yang nampak, kita yang nak meninggal Kemudian datanglah Malikil Maut. Barulah Malikil Maut datang. Malikil Maut datang. Lepas malaikat datang ramai itu, seluruh mata memandang, barulah Malikil Maut datang. Kemudian Malikil Maut duduk di atas kepala kita. Lalu dia seru dulu. Dia bukan cabut terus tu, dia seru dulu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai ruh yang suci, ukhruji, keluarlah kamu, ila maghfiratillah, kepada pengampunan Allah, wa ridwani, dan keredaannya. Dalam ayat Quran Allah Ta'ala sebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai ruh yang suci, irji'i, kembalilah kamu, ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada kepangkuan Tuhanmu dalam keadaan keredaannya. Dia seru dulu, kemudian barulah dia akan tarik ruh kita daripada hujung kaki kita, ibu jari itu, daripada kaki kita dia tarik perlahan. Dia ada step dia bukan tarik cabut terus daripada kaki ke lutut, ke lutut. Dia perlahan, dia dah janji dah dengan Nabi kita, dia akan cabut ruh umat Nabi kita dalam keadaan yang sangat ringan. Walaupun ringan, tapi sakit yang amat sangat, seolah-olah kayu yang berduri itu, dahan kayu yang berduri itu, kita masukkan ke dalam mulut kita, solor ke dalam mulut kita, masuk sampai ke perut, kemudian kita tarik balik. Itu apa yang dikatakan oleh para ulama lah. Itu keadaan sakitnya mati. Jadi Israel, Malikil Maut, dia tarik daripada kaki hingga ke lutut perlahan, kemudian lutut ke pinggang, kemudian daripada pinggang ke halqah, ke sini. Di sini dikatakan waktu nazak, waktu fasak. Nazak ni waktu yang sangat-sangat mencabar. Ini fitnah ini fitnah yang sangat besar ini. Fitnah kematian. Inilah fitnah kematian. Sesiapa yang dapat ucap la ilaha illallah, dakhal jannah, masuk syurga, dijamin syurga. Itu hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Kita sekarang ni, kita rasa kita boleh mengucap, kita boleh mengucap sekarang, dan kita boleh rasakan, kita boleh imagine, dan kita boleh boleh kata kita boleh mengucap lah, boleh mengucap ketika ini.
Tetapi ketika nyawa berada di sini, belum tentu lagi boleh mengucap. Tok Guru saya kata, Tok Guru saya, beliau kata, amalan kita yang banyak, kita duk bangun tahajud tiap-tiap malam dengan zikir-zikir kita, yang banyak, belum tentu lagi kita boleh mengucap ketika nyawa berada di sini. Kalau Malikil Maut cabut nyawa kita, dia tarik daripada kaki ke lutut, masa nyawa kita berada di lutut, kita mengucap, itu belum dikira. Belum dikira lagi akhir kalam. Man akhiru kalamihi, sesiapa yang mengakhiri kalamnya, mengakhiri kalam ini kata-kata di sini, di halqam ini. Ini di sini. Kalau nyawa kita berada di pinggang, daripada lutut ke pinggang, kita mengucap la ilaha illallah, belum dikira lagi. Di sini baru dikira. Bukan mudah nak mengucap. Bukan mudah nak mengucap. Kita doakanlah semoga kita semua dapat mengucap, tuan-tuan, insya-Allah. Di ketika ini, waktu fazak ini, waktu sangat mencabar, di ketika inilah fitnah yang sangat besar. Di ketika inilah kita hanya nampak akhirat saja. Kalau sekiranya orang tu beriman, dia nampak Allah Ta'ala berikan bayangan syurga untuk dia. Mereka yang berselawat kepada Nabi 1000 kali sehari, dia nampak tempatnya di syurga. Di ketika ini, ketika nyawa berada di sini, dia nampak bayangan syurga, nampak apa akhirat, nampak. Tapi kalau sekiranya orang tu yang sebaliknya, yang fasik, yang kufur, di ketika ini iblis, syaitan datang, menyerupai ibu ayah dia yang mengkelabui fikiran dia supaya ingat, supaya lupa kepada Allah Ta'ala, supaya ikut dia di ketika ini. Di ketika ini, kalau sekiranya orang tu Allah Ta'ala nak tarik iman dia, di ketika inilah, di sini saat yang sangat mencabar, saat yang sangat getir. Baik, lalu Israel pun cabut keluar melalui ubur-ubur. Lalu Israel pun masukkan ke dalam malaikat. Israel cabut, malaikat yang bersama Israel itu pun masukkan ke dalam liang lahat. Maksud saya ke dalam keranda, ke dalam keranda. Dalam hadis sebut kapan. Dalam hadis sebut kapan, kapan ni makna keranda lah. Keranda. Kama tasilu qatrah, fatasilu. Masuk dalam kapan daripada syurga. Ianya berbau sangat harum, sangat harum. Semua bak kasturi dimasukkan ke dalam kapan ataupun keranda itu, maka dibawa naik. Dalam perjalanan naik itu, para malaikat tanya, ruh siapakah ini yang harum ini? Maka malaikat yang duk bawa ruh kita itu, yang duk bawa kapan keranda kita itu jawab, ruh si pulang. Bila sampai langit pertama, dibukanya pintu. Baru buka pintu. Bila sampai langit pertama tu, baru buka pintu. Lepas tu disambut oleh malaikat muqarrabin. Malaikat special, disambut, dan dia iring dengan malaikat yang duk bawa keranda kapan kita naik ke langit kedua. Baru dibuka pintu langit, naik ketiga, sampai baru buka pintu sampai langit ketujuh. Sampailah langit ketujuh. Lalu ada suara menyatakan, saya tak baca hadis ni, panjang sangat tuan-tuan, panjang sangat hadis ni, ada 4 muka surat hadis. Saya baca makna saja. Lalu ada suara menyatakan, catatkan suratan hamba-Ku ini di Illiyin. Illiyin ini ialah tempat ruh bagi orang-orang yang beriman. Tempat ruh khusus untuk orang-orang yang beriman, ianya berada di atas tingkatan langit ketujuh. Specialnya. Kalau sekiranya orang tu fasik ataupun kufur, malaikat juga datang ketika nyawanya nak dicabut oleh Israel. Mukanya hitam. Dikatakan membawa kapan juga, tapi daripada neraka, panas, api, dahsyat. Bulu yang dikatakan, 'api, dipenuhi dengan api'. Dalam hadis sebut, 'api, dipenuhi dengan api'. Dalam hadis sebut, 'api, dipenuhi dengan api'. 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 'Api,
Allah Akbar. Mukanya dengan pakai hitam, lalu duduk di mukanya sepanjang pandangan mata, kemudian oh. Allah Akbar kabir. Kita baca pun kita rasa takut tuan-tuan ya. Dengan baunya yang busuk, sangat busuk kapal itu. Lalu Israel cabut dalam keadaan yang ganas. Wahai ruh yang jahat, dia kata, ruh yang jahat, keluarlah kamu. Dia tarik dengan sekuat-kuatnya. Sebab itulah kalau kita dengar orang kafir dia meninggal, teruk keadaan, ada Tok Cha, Tok Sami di belah Kelantan, Tok Sami di Tokong Bunda, Tok Sami, Tok Siam, bila dia nak meninggal, orang dia terpaksa letakkan Sami dia tu, Tok Sami dia dalam bilik seseorang. Tak sanggup nak tengok, menggelepar, duk gelepar bunyi, tutup pintu gelepar, macam-macam. Bila senyap buka, tengok dalam keadaan terlentang, jelai lidah. Dahsyatnya orang kafir ni bila Israel cabut nyawa. Lalu dimasukkan ke dalam kapan itu. Bila dicabut, dimasukkan ke dalam kapan keranda. Lalu malaikat pun bawa naik ke langit. Bila sampai langit pertama, malaikat yang jaga pintu langit tak nak buka. Ini ruh orang-orang yang fasik, yang melakukan dosa besar, yang tidak bertaubat kepada Allah Ta'ala, ataupun orang-orang kafir. Bila sampai langit pertama, malaikat tak nak buka. Lalu ada suara menyatakan, catatkan suratannya ke Sijin. Lalu dicampaklah ke Sijin. Di mana Sijin, tuan-tuan? Sijin itu ialah di dasar bumi, tempat yang paling bawah bumi, di dasar bumi. Sebab malaikat tak nak buka pintu langit, dicampuk di dasar bumi. Ini Sijin. InsyaAllah kita semua tuan-tuan, Allah Ta'ala catatkan suratan kita, ruh kita ini di Illiyin, insyaAllah. Jadi saya nak kaitkan dengan cerita tadi, cerita Sa'ad bin Mu'az tadi. Bila kematian Sa'ad bin Mu'az, bukan setakat arash Allah Ta'ala itu bergoncang dengan sekuat-kuatnya, bergerak dan bergoncang, malah wafutihat abwaabus sama, dibukanya pintu-pintu langit, terus buka pintu langit. Tak sampai lagi ruh naik ke atas, terus buka pintu langit. Oh, hebat Sa'ad bin Mu'az, buka untuk ruh tu naik ke langit dan disuratkan di Illiyin. Ini Sa'ad bin Mu'az. Dan bukan setakat itu saja, kata Nabi, wa syahidahu sab'una alfan minal malaikati, dan disaksikan oleh 70,000 malaikat. 70,000 malaikat duk berbaris, berbondong-bondong, buat penghormatan, beri penghormatan kepada Sa'ad bin Mu'az kerana ruhnya naik ke langit, nak masuk ke alam akhirat. Oh, hebat Sa'ad bin Mu'az. Walaupun sehebat-hebat Sa'ad bin Mu'az, Nabi SAW sebut, laqad dhammatan, demi sungguh beliau juga akan dihimpit oleh tanah kubur. Beliau juga pun kena dikatakan fitnah kubur. Dihimpit, laqad dhamma ni dihimpit dengan tanah kubur, bumi himpit. Laqad dhammatan, dengan satu himpitan. Thumma furja'hu, kemudian dibukanya balik. Beliau juga berkena. Ini paling kurang. Kalau kita rujuk dalam hadis yang lain, hadis ni daripada Sa'ad bin hadis riwayat At-Tabrani. Lupa nak ambil spek. Tak apa, sekejap ya. Itu tuan-tuan, dalam hadis yang lain disebut Nabi SAW bagi tahu kepada para sahabat, kalau kita pergi ke perkuburan Baqi, tuan-tuan, di Madinah tu, perkuburan Baqi, perkuburan Baqi ni sebelah kiri Masjid Nabawi kan. Nah, Nabawi kan. Ataupun kalau kita keluar daripada makam Nabi tu, kita berjalan straight kan, maka perkuburan Baqi lah kan. Kita pergi, kalau kita daripada makam Nabi, kita keluar, kita berjalan lurus tu sampai di muka pintu besar perkuburan Baqi ya. Kalau kita nak tahu di manakah kubur Sa'ad bin Mu'az, kita pergi
belah hujung sekali sebelah kiri. Lepas tu kita pergi ke depan sekali, kiri ke depan sekali, huruf L lah, kiri dan ke depan sekali, di ujung sekali, di ujung sekali sebelah kiri. Itulah makom Sa'ad bin Mu'adz. Nabi bagi tahu kepada para sahabat selepas daripada pengkebumian Sa'ad bin Mu'adz, Nabi bagi tahu kepada para sahabat, lau naja ahadun min fitnatil qabri, jika sekiranya ada sesiapa yang terlepas daripada azab kubur, lau naja ahadun min fitnatil qabri lanaja Sa'ad bin Mu'adz, nescaya Sa'ad bin Mu'adz lah orang yang pertama akan dilepaskan, diselamatkan daripada seksa kubur, azab kubur. Tetapi walaqad dhammatan thumma rukhiya anhu, akan tetapi beliau juga akan dihimpit oleh tanah kuburnya. Thumma rukhiya anhu, kemudian dibukanya balik, beliau juga pun kena azab kubur. Ini dia tuan-tuan. Jadi siapa-siapa pun tak boleh terlepas daripada azab kubur. Baik, ada juga ulama kata azab kubur lain, fitnah kubur lain. Fitnah kubur ni himpitan bumi, himpitan tanah kubur ni, itu fitnah kubur. Adapun azab kubur ni ataupun seksa kubur ni lain. Ini bagi mereka yang fasik. Ada juga pendapat kata demikian. Fitnah kubur ni siapa-siapa berkena. Ataupun seksa kubur ni lain. Ada pendapat pula kata sama je. Fitnah kubur ke seksa kubur, azab kubur sama. Jadi ada beberapa pendapat lah. Tetapi kita ni memang kena ingatlah akan seksa kubur. Dan kita ni kalau boleh kita bacalah doa yang Nabi ajar kepada kita untuk selamat kita daripada azab kubur. Kalau sekiranya azab kubur kena kepada kita, kita minta Allah Ta'ala ringankan sikit, jangan dahsyat sangat. Ada kala jengking, ada ular, macam-macam lah. Dengan kubur tu jadi khufratan mahfrin niran, lubang daripada lubang api neraka. Kita tak nak macam tu. Kita nak kubur kita ni akan jadi raudhatan miriyadil jinan, raudhatan miriyadil jannah. Kita nak jadi taman di antara taman-taman syurga. Kita nak kubur kita ni Allah Ta'ala bukakan 70 hasta. Ini kubur orang yang beriman, Allah Ta'ala buka 70 hasta. 70 hasta. Tuan-tuan, sahabat-sahabat semua, maka Nabi ajar kepada kita, bacalah doa dalam tahiyat akhir. Tahiyat akhir, tahiyat akhir ni special. Sebab tahiyat akhir ni kita sedang memuji-muji Allah Ta'ala dengan satu pujian yang amat hebat. Kita baca dalam tahiyat akhir, doa kita minta Allah Ta'ala selamat daripada azab kubur. Kan? Kita selalu baca kan, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, selamatkanlah aku daripada azab api neraka jahannam. Disebut neraka jahannam tu kerana neraka yang disediakan oleh umat Muhammad ialah neraka jahannam. Hanya neraka jahannam sahaja umat Muhammad yang masuk. Neraka lain umat Muhammad tak masuk. Ini Jibril dah bagi tahu kepada Nabi. Jibril datang kepada Nabi dalam muka yang suram, dalam muka yang sedih, dalam muka yang ketakutan. Nabi tanya, kenapa muka kamu tidak seperti biasa? Maka Jibril kata, ya Muhammad, sekarang ini Allah Ta'ala sedang nyalakan api neraka 1000 tahun dalam keadaan warna merah, 1000 tahun lagi dalam keadaan warna putih, 1000 tahun dalam keadaan warna hitam. Aku takut sangat Muhammad. Lalu Nabi pun bertanya kepada Jibril, bagaimanakah keadaan neraka itu? Maka Jibril bercerita sekian. Jibril kata, ada 7 pintu. Yang paling bawah itu yang paling panas, dan setiap pintu itu adanya untuk pintu orang perempuan, untuk orang lelaki. Dia asing-asing. Setiap pintu itu daripada atas ke bawah tu 70 kali ganda lebih panas. Dan perjalanan masa 70,000 tahun satu pintu. Jibril ceritakan daripada bawah, daripada neraka Hawiyah, atas sikit neraka Jahim, Sakar, Lazza, Hutamah, Sa'ir. Bila Jibril nak cerita neraka yang ke-7, Jibril tak tegang. Jibril diam. Lalu Nabi kata, kenapa kamu tidak cerita neraka yang ke-7 itu, neraka yang paling atas? Lalu Jibril kata, ya Muhammad,
ini ialah neraka Jahannam, dikhususkan untuk umatmu Muhammad. Nabi terus menangis pengsan Nabi. Dalam hadis sebut Nabi pengsan. Nabi takut sangat, kesian, takut umat dia. Nabi sayang kepada kita, tuan-tuan. Dalam hadis juga menceritakan Jibril pun letak kepala Nabi di pangkuannya. Jibril riba Nabi. Bila Nabi sedar, Nabi tanya lagi Jibril, adakah umatku akan masuk neraka? Ya Jibril, ya Muhammad, umatmu yang melakukan dosa besar, yang tidak sempat bertaubat kepada Allah Ta'ala sebelum ajalnya. Ini mereka yang melakukan dosa besar. Dosa kecil mudah Allah Ta'ala ampunkan. Ambil wuduk pun Allah Ta'ala ampun. Senyum ke orang pun Allah Ta'ala ampun. Mudah sangat. Dosa besar. Baik, tuan-tuan, kita minta doa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Dalam tahiyat akhir kita kan, kita baca tahiyat, lepas tu kita selawat Ibrahimiyah, lepas tu kita bacalah doa-doa di doa-doa lah. Kalau kita tidak ingat, kita terus bacalah doa yang Nabi suruh kita baca ini. Ini hadis sahih di Imam Muslim dari Abu Hurairah. Bacalah doa ini sebelum kamu bagi salam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Aku minta berlindung denganmu ya Allah daripada azab api neraka jahannam. Wa min azabil qabri, dan daripada azab kubur. Azab kubur ni, azab kubur. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan fitnah hidup dan fitnah mati. Fitnah hidup ini ialah kemiskinan, orang-orang yang susah, fakir miskin, yang menggadaikan agamanya untuk meneruskan kehidupannya. Itu dinamakan fitnah hidup. Dia sanggup kufur kerana nak teruskan kehidupan, miskin sangat-sangat, susah sangat-sangat. Itu nama fitnah hidup. Fitnah mati yang kita sebut tadi, nyawa berada di halqam tadi, yang tak boleh nak mengucap. Ini ketua tuan azan. Yang keempat, itu fitnah hidup dan fitnah mati. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Yang keempat, wa min syarri fitnatil masih dajjal, dan daripada fitnah, daripada kejahatan fitnah al-masihud dajjal. Bila sebut dajjal, kena sebutlah sunat sebut al-masih. Sebab Nabi sebut, bila sebut dajjal, kita sebut dajjal je kan. Jadi Nabi biasanya bila sebut dajjal, dia sebut al-masihud dajjal. Kenapa dia sebut al-masihud dajjal? Dajjal ni maknanya mata dia buta. Jadi seolah-olah kita nak merendah-rendahkan dajjal lah. Dajjal tu mata buta, gitulah. Al-masih tu maknanya mata sebelah kanannya buta. Mata buta dajjal. Jadi tuan-tuan, Nabi suruh kita baca pada tahiyat akhir. Tahiyat akhir ni specialnya kenapa? Kerana tahiyat itu ianya merupakan satu puji-pujian kepada Allah Ta'ala yang sangat hebat. Jadi kita doa selepas kita puji Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala suka sangat-sangat. Allah Ta'ala cepat beri kepada kita, cepat mustajab doa kita. Tahiyat ini ialah ketika Nabi SAW Isra' dan Mi'raj. Nabi naik langit tamu, Nabi bagi salam, dijawabnya salam oleh malaikat yang jaga pintu langit tamu. Dibukanya pintu, Nabi naik lagi langit kedua bersama Jibril, dan dikatakan adanya Mikail. Sampainya Nabi bagi salam, Assalamualaikum, lalu malaikat yang jaga pintu langit buka, Waalaikumsalam ya Muhammad, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Muhammad, buka. Sampai langit ketujuh. Bila Nabi nak naik ke lapisan yang tinggi, yang atas tu, yang Sidratul Muntaha sehingga ke atas tu, untuk nak berjumpa Allah Ta'ala, Nabi bagi salam, Assalamualaikum. Tidak dijawab. Tanda malaikat jawab, tanda siapa-siapa jawab, Allah Ta'ala tidak jawab salam Nabi. Maka Jibril pun bagi tahu, ya Muhammad, bukan begitu caranya nak beri salam penghormatan kepada Allah Ta'ala. Nak bagi salam penghormatan kepada Allah Ta'ala, kamu sebutlah At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. At-tahiyyat, segala penghormatan hanya milikmu ya Allah. As-salawat, at-tahiyyatul mubarakat, al-mubarakat mana segala kebarakatan hanya milikmu ya Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawat, as-salawat maknanya segala kebahagiaan hanya milikmu ya Allah.
As-salawat at-tayyibat, segala kebaikan hanya milikmu ya Allah. Bila Nabi bagi salam penghormatan, at-tahiyyatul mubarakatus salawat tayyibatulillah, terus Allah Ta'ala jawab salam Nabi, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi bagi salam kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala sendiri yang jawab salam Nabi. Itu kata-kata kita dalam tahiyat. Hebatnya tahiyat. Sebab tu Nabi suruh kita minta doa, minta jauh daripada azab api neraka, jahanam, azab kubur, fitnah hidup, fitnah mati, dajjal. Semua tu dalam tahiyat. Hebat tak hebat tahiyat? Ya tuan-tuan, sahabat-sahabat semua. Hebat tak hebat pun masa habis dah. Setakat itulah dulu kuliah kita pada pagi ini. Saya minta maaf lah jika sekiranya ada terkasar bahasa. Dan kita ni kalau boleh perbanyakkanlah baca surah Al-Mulk lah. Kalau kita buka dalam hadis, dalam riwayat yang lain disebutkan bahawa ada juga mereka yang selamat daripada azab kubur. Ini bagi pendapat yang katakan azab kubur tu lain, fitnah kubur tu lain. Jadi di antara yang selamat daripada azab kubur ini selain daripada Nabi dan Rasul, itu para syuhada, orang mati syahid. Selain daripada orang mati syahid yang selamat daripada azab kubur ini, ada riwayat Nabi kata mereka yang mati hari Jumaat malam Jumaat. Mati hari Jumaat malam Jumaat. Ada orang tanya pula, Ustaz, yang mati hari Jumaat malam Jumaat tu, Ustaz, dia tu duk minum arak je Ustaz? No. Duk minum arak je? No. Ustaz, dia duk mati malam Jumaat tu, itu perogoh bersiri lah, contoh lah. Ini kaki maksiat lah. Jadi takkan dia boleh terlepas daripada azab kubur? Dia masih Islam, cuma fasik kan? Adakah dia terlepas daripada azab kubur? Baik. Kalau ahli maksiat yang mati hari Jumaat, malam Jumaat, ada dua pendapat ulama. Yang pertama, para ulama kata kemungkinan sebelum dia meninggal dunia, dia sempat bertaubat kepada Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Sebelum dia meninggal, dia sempat bertaubat kepada Allah Ta'ala. Jadi kita harap-harap begitulah. Harap-harap begitulah. Yang kedua, ketika nyawanya berada di halqum, di sini akhir kalam, di ketika itu Allah Ta'ala tarik iman dia. Dan di situ ketika itu iblis syaitan datang, macam-macam dia nak kelabui kita, nak heret kita. Kita angguk je. Contohnya, kalau orang tu dia angguk saja, mengiyakan apa yang iblis tu kata, habislah iman dia. Jadi kalau dia mati hari Jumaat, malam Jumaat apa, maka tidak dikira lah. Tidak dikira apa-apa, sebab dia tu tak ada iman. Tapi kita yang hidup ini, kita kebumikan dengan cara Islam lah, sebab kita tidak nampak. Ikut zahir saja. Itu dua pendapat ulama. Jadi yang terakhirnya dalam riwayat Nabi sebut orang yang selamat daripada azab kubur ini mereka yang istiqamah baca surah Al-Mulk tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam. Dan ada riwayat juga menyatakan mereka yang baca surah As-Sajdah tiap-tiap malam. Kalau kita rujuk dalam tafsir Ibn Katsir, Al-Alam Ibn Katsir menceritakan keadaan Nabi SAW daripada Jabir radhiyallahu anhu. Jabir ini di antara salah seorang sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nabi SAW sebelum tidur, Nabi baca dua surah, surah Al-Mulk dan surah As-Sajdah, untuk selamat daripada azab kubur ni lah. Azab kubur ni, kalau kita tidak mampu nak baca dua surah, baca satu surah pun tak apa, surah Al-Mulk saja. Saya pun kadang rajin tu bacalah surah As-Sajdah, tapi banyaknya tak rajin. Yang mampunya baca surah Al-Mulk lah. Kalau tuan-tuan mampu baca dua surah tu, elok sangat-sangat lah. Man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulk kulla lailatin. Sesiapa yang membaca surah Al-Mulk tabarakalladzi biyadihil mulk kulla lailatin, tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam ni maknanya masuk waktu maghrib lah. Syarat masuk waktu maghrib lah. Tapi jangan pula sampai pagi. Jangan pula sampai pukul 1 pagi, 2 pagi. Bila malam tu fahamlah. Jadi sesiapa yang baca surah Al-Mulk kulla lailati, ini hadis masyhur, ini hadis kuat ni. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sesiapa yang baca surah Al-Mulk tiap-tiap malam, mana'ahullahu, Allah Ta'ala mencegahnya. Mana'ahullahu, dia tu yang baca surah Al-Mulk, mana'allahu azza wa jalla biha tu, dengan sebab dia baca surah Al-Mulk itu, dia istiqamah baca surah Al-Mulk itu, min azabil qabri, daripada azab kubur. Azab kubur. Ini tuan-tuan, sekadar itu sajalah.
tadi pun dah cakap dah, sekadar itu sajalah. Jadi kalau tak ada penutup tu tak sedap pula. Minta maaf ya tuan-tuan ya, kerana saya ambil masa sikit pada pagi. Minta maaf banyak-banyak tuan-tuan ya. Minta maaf banyak-banyak kerana ambil masa tuan-tuan pada pagi ini. Harap-harap tuan-tuan tidak marah kepada saya. Jangan marah kat saya, nanti saya tak tantang dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah.